ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, pertama selamanya marilah sama-sama kita rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah izin udara memberikan nyawa pada kita dan kita telah melalui bulan Ramadan dan kita berada pada penghujung Syawal dah. Baik, kita menyambung perbincangan kita dalam fiqhul hadis. Nampak ke apa skrin ni? Nampak kan? Nampak Ustaz. Okey, saya usahkanlah. Okey. Fiqhul hadis siri yang ke-10 pada malam ini berdasarkan kepada buku yang disusun oleh Dr. Umar Muhammad Noor yang berjudul Fiqhul Hadis, memahami hadis-hadis tidak semudah sahih itu sunnah dan dhaif itu bid'ah. Okey. Perbincangan kita telah melewati satu bab, iaitu bab yang berapa? 3, 4, 5, 6, 7, 8 tajuk. Ada 8 tajuk. Untuk makluman sidang hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, mungkin ada orang yang baru pertama kali join majlis ilmu kita pada malam ini. Saya bagi pihak Teratak Hadis mengalu-alukan dan mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati dan memberikan ganjaran kepada kita orang yang sentiasa mencari dan menuntut ilmu di mana sahaja kita berada dan ada kesempatan. Baik, buku ini yang dijadikan sebagai panduan kepada kita untuk perbincangan tentang fiqhul hadis ada 5 bab. Ada 5 bab, saya refresh baliklah. Ada 5 bab. Bab pertama akidah. Bab yang kedua ialah kenabian. Dan bab yang kelima umum. Jadi tajuk-tajuk dalam setiap bab ini dia tidak sama banyak. Dia tidak sama banyak. Contoh dalam bab akidah, bab yang pertama ada 8 tajuk. Manakala bab yang kedua tentang kenabian, ini ada banyak. Ada 6 tajuk. Dan bab yang ketiga, bab ibadah. Ini ada banyak. Ada berbelas tajuk. Manakala bab yang keempat, muamalat, ada 4 tajuk. Dan bab yang terakhir, iaitu bab yang kelima, tajuk umum ada berapa? 10 lebih kurang lah tajuk. Jadi dari sudut balance itu tak balance. Itu tak mengapalah dan penulis ada wajaran yang tersendiri. Cuma kita nak luangkan sedikit masa untuk kita nak mengetahui sedikitlah apa yang dibincangkan oleh penulis ini. Baik, dalam bab tajuk yang bab yang kedua ialah tentang kenabian dan tajuk yang pertama ialah tentang kenapa Nabi SAW suruh bunuh cicak. Kan? Dan seperti biasalah dia punya kaedah penyusunan ini berdasarkan kepada soalan yang diajukan. Kan? Baik, jadi ada 4 soalan. Ada 4 soalan. Kalau siapa yang ada buku bolehlah merujuk pada muka surat berapa ya? Muka surat 39. Muka surat 39. Baik. Pada muka surat 39 adalah kalau tuan-tuan tengok ni ada 4 soalan yang dikemukakan.
Baik, soalan pertama ialah kata penyusun ini ataupun penulis ini, saya terbaca sebuah hadis yang ini yang pertama lah, kan? Baik. Jadi ada jawapan dia. Okey, kita tengok. Sebelum itu secara ringkas lah. Kan secara ringkas ni kita maklum dah barangkali kan, cicak ataupun dieja CI ataupun CE, cacak kan. Dia adalah sejenis reptilia, kan. Dan juga reptilia yang berdarah sejuk dan bertelur. Dia macam apa? Macam biawak, dia spesies itulah kan. Baik. Ada 187 spesies yang diketahui di beberapa kawasan lah, seperti di Afrika, di Eropah dan sebagainya. Ini orang yang bahagian panggil haiwan lah yang mengkajinya. Baik, antara ciri cicak ini ialah ia mampu panjat dinding yang tegak. Kan? Mungkin baik, dinding yang tegak dan licin seperti cermin. Dan kajian yang dilakukan oleh pakar sains mendapati bahawa tapak kaki cicak ni ada rambut halus yang mewujudkan daya lekatan pada tahap nano. Dan cicak juga ada keupayaan untuk memutuskan ekornya apabila diancam. Ini kita boleh tengoklah kan, bila kita jumpa kita katak cicak kan, ada sebahagian ataupun ada kalanya ekornya putus. Dan dengan itu musuh akan terperanjat ketika ekornya menggeliat-geliat sementara cicak ataupun bodinya lari. Baik. Baik, balik kepada persoalan tadi, ada beberapa hadis Nabi SAW yang mengandungi suruhan membunuh cicak ini, kan? Jadi kalau kita carilah sebagai contoh lah, sebagai orang awam tak, kan? Kalau kelas saya suka, oleh kerana zaman kita ni zaman internet, hadis perintah bunuh cicak. Kan mungkin dia akan keluar lah. Dia keluar hadisnya, keluar apa kita kata rencananya, keluar artikel jurnalnya, keluar website ataupun blog dan sebagainya yang menyentuh perihal apa yang dicari. Kan? Jadi bila cari tentang cicak, maknanya inilah antara. Baik. Jadi antaranya adalah hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dari Abdul Hamid bin Jubair bin Syaibah, dari Sa'id bin Al-Musayyab, daripada Ummu Syarik, bahawa Nabi SAW ada memerintahkan beliau untuk nak bunuh cicak. Saya sertakan link sekali lah, makna kalau mungkin tuan-tuan boleh klik kan, ataupun tarik dalam portal seperti sunnah.com kan, boleh carilah hadis yang tertera di sini ialah 3359. Baik, haddatsana Ubaid bin Musa au Ibnu Salam anhu. Jadi dia ringkaskan sanak setakat ni lah kan, untuk nak meringkaskan. Baik. Dia tidak ambil semua. Kalau nak ambil semua, sebab kita ni, kita kalau orang awam memadai lah sebenarnya. Memadai daripada disebutkan al-rawi al-ala, kan perawi yang paling hampir dengan Nabi ataupun orang yang menyampaikan cerita ni, iaitu biasanya sahabat. Dan dalam kes ini adalah Ummu Syuraik radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara, perintahkan biqatlil wazar, kan Nabi perintahkan supaya membunuh cicak. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan supaya membunuh cicak kerana dalam buku ini disebutkan, baginda bersabda, sebab apa? Kana yang fuhu ala Ibrahim alaihi salam. Kan? Kana yang fuhu, ia pernah meniup api untuk menyalakannya. Daripada kecil lagi, cicak ni mengapa? Kalau orang tua duduk cerita ni, antara reason ataupun sebab nak dibunuh cicak ni kerana dia ni adalah binatang jahat. Kan? Binatang jahat kerana
antara usaha jahatnya ialah dia tiupkan api bukan untuk padam tapi untuk lebih marak lagi, kan, supaya api tadi tu tambah kuat menyala untuk nak membunuh ataupun membakar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ini cerita ni pun juga kita maklum. Baik. Kemudian Imam Muslim meriwayatkan daripada Az-Zuhri, daripada Amir bin Sa'ad, daripada bapaknya ataupun daripada ayahnya Sa'ad bin Abi Waqqas, bahawa Nabi SAW ada juga bersabda, ini pun samalah, daripada Ishaq bin Ibrahim, Abdul bin Humaid, daripada Amr Razak, daripada Ma'mar, daripada Az-Zuhri, kan, daripada Amir. Ini kalau dalam riwayat ni dia tulis an-nabihi. Ni tuan-tuan, kalau kita tak ada ilmu, siapa ni? An-Amir bin Sa'ad mana? Dan Abihi Sa'ad bin apa? Kan? Jadi kalau kita mengaji, kita akan cari siapa dalam kalangan sahabat yang bernama Sa'ad bin apa? Sa'ad bin Jubair ke? Sa'ad bin Abi Waqqas ke? Sa'ad bin siapa ke? Kan, nak tally. Siapa anak dia yang nama Amir? Kan? Biasalah ini dalam disiplin ilmu hadis. Apa kita panggil rijalul hadis dan seumpamanya lah. Baik. Tapi kalau di peringkat pengajian orang awam, terus diberikan, kan. Itu tidak penting lah, kecuali ada improvement. Okay, daripada ayah dia, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara biqatlil wazaghi. Kan, bahawa Nabi memerintahkan untuk membunuh cicak. Sebab apa? Wasammahu, dan Nabi sebagai Puwaisiqan. Puwaisiqan ini berasal daripada perkataan fasaqah. Bahasa Melayu kita panggil fasik. Kan? Bahasa Melayu kita panggil fasik lah. Baik, itu yang bawah tu adalah dia punya pautan ataupun link kepada Sahih Muslim. Baik, sanad kedua hadis ini terdiri daripada perawi yang thiqah. Perawi yang thiqah ataupun kredibel, yang dipercayai, diyakini, dan tidak ada syaz kejanggalan maupun juga ilah kecacatan yang ada pada perawi-perawi ini. Oleh yang demikian, hadis ini dianggap sebagai hadis yang sahih, kan, oleh ulama hadis. Apatah lagi ia dikumpulkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, yang kita sedia maklum Imam Bukhari ini punya sesuatu hadis itu sebagai hadis yang sahih. Baik, habis itu pertama. Sebelum itu, penggunaan fasik di sini. Mengapa Nabi SAW wasammahu Puwaisiqan, dan Nabi menamakannya sebagai Puwaisiq. Puwaisiq ini maksudnya ialah haiwan perasak. Penggunaan fasik bagi manusia maknanya keluarnya seseorang daripada jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kata orang fasik, apa makna orang fasik? Kerana orang fasik ialah orang yang keluar daripada ketaatan. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala sekalian. Kita malam ini malam berapa? Ramadan, malam berapa Syawal? 28, 29 dah kau? Kau dah habis dah? Baik. Aidul Fitri. Cerita bab raya sikit. Dengan fitrah. Balik kepada fitrah. Fitrah iaitu kan makna fitrah maknanya berbuka, yakni pada hari pertama Syawal kita berbuka iaitu tidak makan. Satu sudut, ya betul. Yang kedua, Aidul Fitri ialah kembali kepada fitrah sebagaimana ada dalam hadis Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci bersih. Ya betul. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan Aidul Fitri? Kembali kepada fitrah, kalau kita dapat memahaminya dengan lebih baik lagi, ialah setelah kita menjalani ibadah puasa sebulan dengan siam, dengan puasa, dan dengan qiyam, dengan
qiyam pada waktu malam, maka kita dianugerahkan malam Al-Qadar. Kan? Satu. Yang kedua ialah apa dia? Back to the nature. Balik kepada nature, iaitu fitrah kejadian manusia. Kan? Apa fitrah kejadian manusia? Allah Subhanahu wal insa illa liya'budun. Kan? Tuhan kata tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembah ataupun beribadah kepadanya. Bermakna Allah jadikan makhluk, kan, termasuklah kita ni, manusia, jin, kan. Contohnya ialah apa dia? Tujuan penciptaannya adalah untuk patuh taat kepada perintah dia. Kan? Jadi bila balik kepada nature, balik kepada fitrah kejadian manusia ialah untuk patuh taat kepada perintah Allah Ta'ala dalam konteks Ramadan setelah kita menjalani tarbiyah selama 1 bulan. Maka orang yang tidak patuh kepada perintah Allah, kan, itu dari sudut hubungan kaitnya dengan manusia yang fasik tadi. Dia sudah keluar daripada ketaatan kepada Allah Ta'ala, dia sudah keluar daripada nature kepada Allah. Samalah juga kita umpamakan komputer kita. Kan, komputer kita orang buat ialah untuk berkhidmat kepada kita. Tiba-tiba komputer ni buat hal. Macam mana? Tak. Secara konsepnya memang dia akan berkhidmat kepada tuan dia. Kan? Bila kita buka, tekan button, okey, dia akan on. Kan? Dan segala macam software dia akan terus beroperasi lah. Baik. Jadi perkataan fasik yang disebutkan tadi bermakna keluarnya seseorang manusia dari jalan ketaatan kepada Allah Ta'ala dan banyak melakukan maksiat. Manakala penggunaan fasik kepada haiwan, kan? Jadi haiwan ni dia tidak ada taklif. Kan? Bagaimana haiwan taat ni? Tak. Kan? Sebab haiwan walaupun kita kata beginilah, haiwan yang agak kotor lah, allergic bagi orang Melayu. Babi, anjing. Kepada Allah Ta'ala. Mungkin bila saya sebutkan, biar betul. Betul ke? Betul lah, sebab kita yang nampak dia pengotor, memanglah Allah jadikan begitu, ada sebab dan musabab, kan? Tapi semua makhluk Tuhan yusabbihu, bertasbih, sentiasa bertasbih, sentiasa berzikir. Bagaimana cara? Wallahu a'lam. Kan? Jadi penggunaan fasik kepada haiwan tadi bermaksud dicabut kehormatan sebahagian haiwan disebabkan sifatnya yang membawa mudarat. Yang membawa mudarat, yang membawa kehinaan ataupun juga kemusnahan kepada manusia. Kan, contoh kata rimau, kan, serigala, singa, gajah dan apa jugalah yang ataupun macam-macam lah, kan. Baik. Jadi balik pada yang ni, cicak ni. Yang cicak pun samalah. Jadi apabila disebutkan sebagai puwaisik, ataupun perosak. Perosak ni banyaklah, kalau tengok dari sudut kajian sains kita akan dapati bahawa banyak kan, apa panggil, yang menjadi perosak ataupun haiwan yang dikira sebagai mengganggu, menyakiti dan mungkin juga mengancam manusia. Baik. Itu cara ringkas lah. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua. 9.37. Baik, dari aspek fiqh pula, apa pandangan ulama berkenaan hukum bunuh cicak ni? Apa pandangan ulama, kan? Jadi serta apakah sebenarnya alasan, ni typo ni, alasan di sebalik hukum tersebut. Hukum apa dia? Hukum ini apabila nak jatuhkan suatu hukum mesti ada nas. Kan, mesti ada nas. Maka ada hadis Nabi
Kan? Contoh kata yang ni lah. Kan ada. Saya tidak letakkan semua lah. Baik. Pertama, soalan yang kedua ialah hukum. Okay. Hukum membunuh cicak, ulama sepakat kata sunat. Kan? Ulama sepakat kata sunat. Bila kan nak kata sunat ke, nak kata haram ke, nak kata wajib ke, mana nas dia? Kan? Jadi nas ini tengok kepada dua hadis Sahih Bukhari dan Muslim tadi, maka para ulama menyimpulkan sunat membunuh cicak kerana dia membawa mudarat. Kan? Mungkin kalau kita katalah, contohlah ada, apakah kita boleh upgrade hukum sunat ini menjadi wajib? Mungkin dalam satu keadaan sekiranya ia terlalu banyak di tempat kita, contohlah, kan, boleh diputuskan bahawa hukumnya menjadi wajib. Kan, kalau tak bunuh, dan secara keseluruhan dia boleh membawa kemudaratan yang besar kepada masyarakat setempat tadi. Kan di sini adalah sunat kerana ada sebab-sebab tertentu. Okey, dalil mereka adalah suruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang ada dalam hadis yang kita bacakan tadi. Baik. Kemudian ada juga hadis. Kalau dalam tuan-tuan refer kepada buku muka surat 40. Ada juga hadis dalam Sahih Muslim yang menjanjikan pahala besar kepada orang yang membunuhnya dengan satu kali ketuk. Tak, dengan satu pukulan. Sebab apa? Kita nampak bahawa tak lain tak bukanlah, kan. Biasa kalau orang yang belajar kemudian mengamati bab sembelihan, kan. Kita pun dah, masyarakat kita dah mula ready untuk nak berkorban, kan. Panggil Idul Adha. Ada yang dah booking dah lembu kambing, kan, 800 satu bahagian. Seekor kambing berapa, 1,000 ke 1,300 ke, kan, satu ekor kambing. Jadi untuk persiapan hari raya korban. Nabi suruh, kan, bunuh satu kali. Kan, macam juga sembelihan. Nak sembelih ni, pisau nak kena betul-betul tajam supaya dengan satu kali sembelihan saja, zak, kan. Maknanya terus mati. Baik, ada disebutkan di sini dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebutkan, man qatala wazaghan fi awwali darbatin. Siapa yang membunuh cicak dalam satu pukulan. Satu pukulan tak kiralah mana sekali, kita kata sekali ketuk, sekali katak tak, kan, mati. Kan? Cara tak kiralah sama ada dengan pijak sekali ke, whatever lah, asalkan perbuatan tadi itu sekali kita ketuk, dia akan mati. Kutibat lahu mi'atu hasanah, ditulis baginya 100 pahala. Ditulis baginya 100 pahala. Hadis ni hadis Sahih Muslim ni. Kan, maknanya hadis yang sahih. Baik, dan kalau ini fadilah. Baik. Jadi jika membunuhnya wafi saniyah, jika membunuhnya duna zalika, dalam 2 pukulan, maka pahalanya kurang daripada itu. Dan Nabi SAW di sini, Nabi tidak sebutkan kalau kita bunuh sekali ketuk tu mati, dapat 100 pahala. Kan? Bila ketuk sekali tak mati, kan, ketuk sekali lagi mati. Kita pula jangan memandai-mandai. Kita letakkan 90 pahala. Tak, kerana Nabi tidak sebutkan, maka wallahu a'lam. Ini kaedah, kan. Quran Nabi tak sebutlah apa-apa. Mungkin 99, mungkin 90, mungkin 80, wallahu a'lam. Kita tidak boleh nak memandai-mandai, kan, di dalam memberikan suatu hukum yang tidak disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Biasa kalau orang yang faham, okey, dia tak sebutkan. Ini kadang-kadang berlaku juga. Mungkin sama ada nak tokok tambah, kan, supaya audience ini kemudian wa fi salisah duna zalik. Ketuk kali, okey, pada yang kali yang lain pula kita jumpa cicak lah, kita kata okey, ketuk sekali tak mati, ketuk katak 2 kali pun tak mati, katak 3 kali pun mati. Dari sudut pahala tadi itu, dia akan reduce. Kalau dari sudut perumpamaan bolehlah. Cuma yang betulnya berapa tak tahu. Kalau saya lah kita buat perumpamaan,
sekali katak 100 kan pahala. Bila 2 kali ketuk ni mungkin dapat berapa, 70 ke contoh kan, baru mati. 3 kali ketuk mungkin 50. Itu andaian kita, yang betul wallahu alam. Maka yang di sebalik itu ialah berusahalah untuk nak pastikan bahawa pukulan tadi itu, ketukan kita itu kepada cicak dan juga haiwan yang sewaktu dengannya. Artinya bila kita nak bunuh, nak matikan haiwan tadi, kena pastikan ia mati dengan sekali. Tuan pun boleh tahu ni. Artinya supaya tidak nak menyeksa kan haiwan tadi. Itu sebab dalam Islam hukuman mati pun kan, Islam tidak benarkan diseksa. Mana kalau hukuman mati dalam Islam pancung okey. Pancung maknanya diputuskan urat halkum kan. Begitu. Bukannya diseksa dulu, kelar lengan dulu ke, dibiarkan beberapa hari sebelum dia mati biar rasa azab. Tak. Islam bila sabit kesalahan jatuh hukuman mati, terus on the spot tu dilaksanakan hukuman untuk dimatikan seseorang tadi. Tidak menyeksanya kan, kerana dia, let's say kita kata apabila dalam proses perbicaraan lah, kita kata kes ni kan dengan menyeksanya sekadar dan akhirnya mangsa tadi tu mati kan. Memang kalau kita pun rasa biar pembunuh tadi tu rasa dulu terseksa dalam seminggu ke 2 minggu ke, ambil kesalahan kan, tu jatuhkan hukuman untuk pesalah tadi itu dimatikan. Bukannya diseksa. Tak boleh menzalimi. Baik. Kemudian yang berikutnya ialah tidak ada kelebihan yang mengkhususkan malam Jumaat untuk bunuh cicak. Saya ingat juga masa kecil-kecil dulu pun masyarakat kita kan, samalah orang kita ni dia satu lagi. Dia kadang dia salah faham. Hari Jumaat memang hari raya mingguan. Kita tidak nafikan, ya betul. Kan? Jadi masyarakat kita dulu malam ini malam Jumaat. Kan? Malam apa dia? Bagi suami isteri disunatkan untuk bersama. Maknanya hubungan kelamin. Kan? Direct sebutlah dah. Jadi apakah ada nas? Tidak ada nas pun. Jadi bila tidak ada nas, mengapa dikatakan sunat? Siapa kata? Tak ada. Untuk melakukan hubungan kelamin suami isteri itu pada malam Jumaat ataupun pada malam-malam yang tertentu, selagi mana tidak ada nas. Kalau begitu sunat ada tiap malam lah kan. Itu terpulang kepada masing-masing kan. Pasal apa? Sebab besok hari Jumaat, contohlah esok hari Sabtu kan, sebab adalah hari cuti dan hari raya mingguan bagi umat Islam. Mungkin bagi orang kita ni dia rasa happy kan, dia rasa happy esok hari cuti dan hari besar dalam Islam secara mingguan. Jadi nak zahirkan rasa kegembiraan, nak release stres dan sebagainya, maka itulah yang berlaku. Ini dan hari ini masyarakat kita alhamdulillah boleh faham kan. Hopefully mereka boleh faham sedikit demi sedikit. Tanpa kita nak menidakkan kan. Bila nak buatlah. Yang masalahnya ialah menyatakan sesuatu itu secara khusus tetapi tidak ada nas yang menyebutkannya. Artinya dia mengkhususkan dalil yang umum untuk satu program. Okey, bunuh malam Jumaat. Pasal apa? Ada ganjaran sekian. Betul ke? Bila cari-cari tak ada pun. Kan? Baik, ada pun sebab suruhan tersebut menurut ulama disebabkan oleh cicak ini adalah sebagai haiwan perosak. Kan? Pengotor dan boleh membawa penyakit. Dan Nabi SAW menyebutkan sebagai fuwaisik. Kan? Kalau kita kata fasik lah, bahasa mudahnya. Cuma antara manusia diguna fasik dan untuk haiwan ialah fuwaisik. Fuwaisik ini samalah fasik kecil. Kan? Dalam istilah moden, cicak termasuk dalam kategori pest. Kan? Pest ni haiwan perosak lah. Kan?
hama perosok ataupun haiwan perosok lah. Biasa kalau kita biasa di rumah-rumah ni ataupun van ke apa ada tulis kan untuk nak anai-anai dan sebagainya lah. Seperti nyamuk, kutu, tikus ni digalakkan untuk dihapuskan ataupun dibasmi demi menjaga kesihatan manusia. Kan? Demi nak menjaga kesihatan manusia. Kita mungkin satu sudut kita berbeza dengan orang barat. Orang barat kan bila mereka jumpa dan tangkap ular mereka tak bunuh. Orang kita bunuh. Pasal apa? Kerana dibimbangi mudarat itu lebih daripada manfaat. Dan kalau orang barat, orang putih, dia akan lepaskan ular tadi itu yang ditangkap ke tabiat dia. Supaya mereka boleh hidup. Bagi kita orang Islam, tak mungkin berbeza lah tak. Baik. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam mensyarahkan hadis ini dalam syarah Sahih Muslim, dia kata bahawa Nabi SAW perintahkan dan galakkan untuk bunuh cicak. Kenapa dia? Termasuk dalam perkara mu'ziat, maknanya haiwan-haiwan yang dapat mengganggu kehidupan ataupun kan kalau haiwan fasik ini ada 7. Ada 7 jenis. Ada 7 jenis haiwan fasik ini. Antaranya ialah yang ada sifat mengancam kesejahteraan manusia, yang tadilah seperti kalau jenis serangga dan sebagainya. Baik, kita pergi kepada soalan yang ketiga. Dalam hadis disebutkan bahawa cicak pernah meniup api yang membakar Nabi Ibrahim AS supaya semakin menyala. Ada juga yang mengatakan cicak pernah bersuara untuk beritahu tempat Nabi sembunyi. Dan ketika Nabi sedang dicari oleh musyrikin Mekah di gua Thawr. Ini sebelum hijrah kan, pergi awal di zaman Mekah. Dan di sini sebagai orang faham perilaku inilah yang menyebabkan Nabi SAW suruh bunuh cicak. Benar. Kata penulis ini, dia kata, menurut saya kesimpulan ini tidak sempurna. Sebab apa? Sebab utama ataupun ilat sunat membunuh cicak kerana cicak memiliki sifat-sifat yang dapat mengganggu kesihatan dan keselesaan hidup manusia. Jadi kita fahamlah, bukan setakat cicak kan, tikus kan, dan sebagainya ni juga dinamakan termasuk dalam tadilah fawaisid kan. Baik. Jadi sekali lagi cicak ialah salah satu haiwan perosak ataupun pest yang tidak boleh dibiarkan berkembang dan berkembang biak. Kemudian apa yang anda sebutkan bahawa cicak pernah berusaha untuk membakar tempat sembunyi Nabi di Gua Sur itu tidak sahih. Kata penulis ini tidak ada hadis menyebutkan perkara tersebut. Kan? Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, kita kena tentang Nabi SAW tentang kisah itu, kisah ini kan, sama terutama yang zaman sebelum hijrah, zaman Mekah kan. Contohlah, kita tanya mana sumbernya? Mana sumbernya? Kan? Sumber apa? Sumber hadis ke kan? Ataupun sumber sejarah kan? Kalau sumber hadis, okey, yang berkaitan dengan sirah Nabi SAW kan, dan sudut amal perbuatan Nabi, maknanya mesti datang daripada sumber hadis. Kalau dalam bentuk cerita, dia ada dua lah, sama ada sumber hadis maupun sumber sejarah ataupun sumber sirah. Dan kaedah ataupun metodologi periwayatan antara kedua sumber ini sedikit berbeza. Hadis agak ketat, manakala sirah tidak ketat sebagaimana hadis. Namun perlu diingat kan, kisah-kisah yang bersumberkan kepada sanad juga kan, daripada sirah ini juga perlu diamati, perlu dicermati, sehingga kan isu sirah. Kalau hadis ni kita kata dhaif, contohlah tak. Sirah pun tengok kepada
rangkaian perawi. Perawi itu perawi yang kredibel ataupun tidak. Kalau perawi yang tidak kredibel, maka sanadnya juga adalah tidak sahih, dan kisahnya juga itu adalah tidak sahih, iaitu tidak pasti datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun kisah yang tidak pasti, yang tidak sahih, yang menceritakan perihal Nabi. Dia kadang-kala berlaku, kan? Kadang-kala berlaku. Banyaklah antara tuan-tuan baca tentang kelahiran, malam kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Siapa yang cerita? Kan? Siapa yang cerita? Malam mak Nabi beranak kepada Nabi. Bahasa dia ada, kan? Siapa yang cerita? Kalau Nabi cerita, mungkin itu antara bentuk mukjizat. Tapi kita kena tengok betul ke Rasulullah yang cerita. Kan? Mana tidak mustahil, kan? Tapi dia boleh cerita. Tapi kalau orang lain, contohlah kita kata siapa-siapa lah, sepupu sepapak Nabi, contohlah, kan? Yang lain. Okay? Dia tahu daripada mana. Mestilah daripada sama ada mak Nabi itu yang cerita sendiri. Yang ni yang kita kena ambil perhatian, kan? Supaya kita tahu, mana sumbernya. Kan? Sebab orang awam, mereka ni kadang-kadang jadi mangsa keadaan. Baik. Kemudian, namun kisah cicak tiup api Nabi Ibrahim itu memang benar sebagaimana disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Ada disebutkanlah, kan? Ada pun hadis An-Nasa'i dan Ibnu Majah yang menceritakan bahawa Aisyah radhiyallahu anha menyiapkan sebuah tombak untuk membunuh cicak. Dan Aisyah, kalau tuan-tuan bacalah kisah-kisah, saya pun pernah kuliah isu ni ataupun tema ni dulu-dululah. Juga, dan ada hadis yang kita sebutkan tadi daripada Aisyah yang sediakan satu tombak, kan, untuk nak bunuh cicak. Dia kata, lam yakun syai'un illa yutfi'u ala Ibrahim alaihi salam illa hazihi dabbatu fa amarona bi qatliha. Kata Aisyah, artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada cerita bahawa apabila Ibrahim, yakni Nabi Ibrahim itu dilemparkan dalam api, semua haiwan berusaha memadamkannya kecuali cicak. Malah haiwan ini, kan, berusaha untuk nak tiupkan api itu supaya menyala. Oleh itu Rasulullah perintahkan untuk membunuhnya. Hadis ini hadis yang dhaif. Hadis ini adalah hadis yang dhaif, kan? Ada disebutkan di sini. Hadis yang dhaif, kalau kita tengok dalam buku ni, dia ada jalur periwayatan dia daripada Aisyah, Saibah dan Nafi', maknanya majhul, yang tidak diketahui identiti. Kemudian tidak ada yang meriwayatkan daripadanya selain daripada Nafi'. Kemudian daripada jalur yang kedua, jalur Sa'id Al-Musayyab daripada Qatadah, ini thiqah, kan? Namun riwayat daripada Sa'id bin Al-Musayyab adalah lemah. Baik, riwayat sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menceritakan bahawa cicak pernah meniup api Nabi Ibrahim, kan? Kita kena faham. Dia kadang-kala berlaku salah faham sebagai masyarakat kita. Contohlah, bagi orang yang puasa 6 Ramadan. Tuan-tuan cuba baca, kan, hadis yang menyebut tentang fadilah atau kelebihan puasa 6. Orang Melayu panggil puasa 6 tak? Kan? Apa dia hadis dia? Hadis tentang Ramadan ni biasa ada 3 yang serang. Siapa yang puasa Ramadan, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang puasa, hadis yang kedua daripada Abu Hurairah juga, man qama Ramadan, siapa yang qiyam Ramadan. Dan yang ketiga ialah siapa yang qama Lailatul Qadar. Baik. Satu lagi ialah man shoma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 dalam Syawal,
Dia puasa seolah setahun. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim dan dalam riwayat-riwayat yang lain. Poin di sini saya nak tunjukkan bahawa kan hadis-hadis yang berkaitan dengan puasa 6 ini sekalipun ada dalam Sahih Muslim menunjukkan tentang fadilat puasa 6 hari dalam Syawal. Jelas tak? Kan? Jadi ada persyariatan. Dan ada persyariatan dan hadis inilah dijadikan sebagai hujah dalil akan persyariatan. Kan? Walaupun Imam Malik kata makruh kerana amalan puasa 6 ini dia tidak temui pada sahabat, pada tabi'in ataupun mereka yang sebelum dan sezaman dengannya di Madinah. Sebab Imam Malik kan dia mengambil salah satu daripada sumber hukum mazhab dia adalah amalan masyarakat Madinah. Maknanya bahasa mudahnya adalah orang Madinah sebelum tu tak puasa 6. Kan? Tidak ada rekod yang sahih menunjukkan begitu. Kan? Jadi tiba persoalan yang agak nak kata, mungkin agak panas lah kot. Apakah Nabi SAW berpuasa 6? Kalau dijadikan hadis yang saya bacakan tadi, siapa yang puasa Ramadan, kemudian dia puasa 6, disusuli dengan puasa 6 Syawal, kan, seolah dia puasa, iaitu tidak menyebutkan tentang Nabi berpuasa 6. Iaitu menyebut tentang fadilat. Kan? Samalah juga isunya duk konas sini. Bila duk konas sini, kita cicak pernah tiup api Nabi Ibrahim. Dan Nabi tidak pernah menyebutkan bahawa perkara itu menjadi sebab perintah Nabi untuk bunuh cicak. Clear tak? Ini mungkin kesimpulan orang yang kemudian. Kan? Kesimpulan bila Nabi kata, tadilah Nabi kata hadis yang kita bacakan tadi, kan? Maknanya ada disebutkan bahawa cicak ini meniupkan api untuk terus nyala, kan? Jadi tidak ada pun suruhan, kan? Mana ada suruhan dalam hadis yang lain. Cuma maksud di sini ialah bukan menjadi sebab perintah Nabi untuk bunuh cicak. Kan? Jadi menurut Imam Al-Baidawi, cerita Nabi SAW ini menunjukkan bahawa betapa kotor dan buruknya cicak sehingga syaitan kemarakan api yang membakar Nabi Ibrahim AS. Yang inilah juga disebutkan oleh Al-Hafiz Imam Al-Munawi dalam Fathul Qadir. Jadi dia kadang-kala nas yang ada tapi tak mention, dan kesimpulan itu yang lari daripada maksud nas yang asal. Contoh tadilah, kalau tuan-tuan tanya saya, habis Nabi puasa tak Ustaz? Kan? Nabi puasa ke tidak? Kita jawab tidak ada rekod yang sahih menunjukkan begitu. Andai tak boleh, agama ni tidak boleh andai, kan? Tidak boleh nak diandaikan. Saya rasa tak, kan? Kalau tidak, tidaklah, kan? Ada kalanya begitu. Sebagaimana dalam isu puasa 9 dan 10 Muharram. Tuan-tuan pemaklum, apabila Nabi SAW sampai di Madinah, Nabi dapati bahawa orang Yahudi juga puasa pada 9 Muharram. Kan, bila tanya kalau begitu aku lebih utama. Kan, maknanya Nabi kata dalam ayat yang mudah lah. Kalau begitu, okey, tahun depan aku nak puasa. Kan? Jadi Nabi SAW tak sempat Nabi mati. Kan? Maknanya peristiwa tadi berlaku pada tahun ke 10 Hijrah. Kan? Tahun depan Nabi mati, kan? Sebab yang berlaku bila tahun ke 11. Kan? Sebab Muharram, kan? Sebab Nabi wafat pada tanggal Rabiul Awal. Jadi Rabiul Awal ni adalah bulan yang ketiga dalam kalender Islam. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Jadi bermakna peristiwa tadi berlaku pada tahun ke 11 Hijrah, kan? Mungkinlah begitu, kan? Mungkin 10 ataupun 11 lah, mana kalau lebih kepada sabda Nabi untuk kata kalau begitu tahun depan aku nak puasa.
Kan lebih kurang maksudnya begitu. Artinya tak sempat sampai Nabi wafat. Jadi ulama hadis dan ulama mengambil kira perbuatan Nabi itu mana hadis Nabi itu mendahului perbuatan. Memang tidak ada perbuatan ataupun memang tidak ada hadis menunjukkan Nabi berpuasa sunat pada 10 Muharram, tapi ada kata-kata yang menunjukkan kalau aku hidup tahun depan aku nak puasa. Mana dia kira okeylah, dia kira sahih. Akan tetapi kalau isu yang tadi kan memang sabit persyariatan puasa 6, tapi kalau kita nak isbatkan, nak menetapkan, nak mengatakan yang Nabi berpuasa tidak ada nas yang sahih, lebih baik kata tidak. Kan? Yang lebih penting ialah kita berpuasa. Tak ada masalah. Okey. Okey, soalan yang keempat. Mengapa Nabi sebelum itu jadi perbincangan kembali kepada sifat perosak dan kotor haiwan macam tikus, macam cicak dan sebagainya ni lah. Dan sebab inilah yang menjadi sebab utama kan? Bukan kerana motif balas dendam. Balas dendam apa dia? Balas dendam kerana dialah satu-satunya haiwan yang berusaha untuk nak meniupkan api, memarakkan api, nak bunuh supaya Nabi Ibrahim AS mati terbakar. Kan? Tak. Islam tidak begitu. Jadi kita kena perbetulkan fakta. Baik. Soalan yang keempat ialah yang terakhir, mengapa Nabi SAW menjanjikan pahala lebih dengan pukul haiwan tadi, cicak ke apa ke, sekali ketuk. Kan? Pada kali pertama, lalu berkurangan pada ketukan kali kedua, ketiga dan seterusnya lah. Mengapa membunuh cicak memiliki keutamaan seperti ini? Baik. Hukum ini tidak hanya khusus kepada cicak saja. Hukum ini tidak hanya khusus kepada cicak saja. Apa je haiwan yang ada sifat haiwan perosak. Haiwan perosak ni banyaklah. Melata, menjala, kan? Yang berbahaya, yang pengotor dan sebagainya, dianjurkan untuk membunuhnya dengan cepat. Membunuh dengan cepat maknanya kita bunuh mati terus. Kan? Bukannya tadilah kita kelar dulu. Kita kelar ataupun kita potong kaki depan dulu tak, kan? Biar dia rasa tu, kan? Tak boleh. Jadi kita terus haiwan tadi mati. Dan dalam hadis yang lain disebutkan bahawa jika kamu membunuh fa iza qataltum fa ahsinu qitlah, kan? Jadi apabila kamu membunuh, perelokkanlah bunuhannya, supaya haiwan yang kita bunuh tadi itu tidak menderita sakit, kan? Sekali macam itulah tak. Baik, membunuh cicak dengan satu kali pukulan jauh sangat, kan? Dan jika membunuhnya dengan 2 kali pukulan ataupun lebih, dia akan mengalami kesakitan yang lebih lama. Baik. Kemudian Imam Izzuddin Abdul Salam, dia kata banyaknya pahala dalam pukulan pertama kerana ihsan. Kan? Ihsan ialah sifat belah ihsan, kan? Melakukan kebaikan dalam membunuh haiwan. Yang kita kata tadi lah, kita tidak mahu bahawa haiwan yang kita bunuh tadi tu tikus ke, kan, dan sebagainya, kita seksa dia dulu, kan? Tak boleh. Kan? Tak boleh. Seksa dulu, nak bunuh, kena pastikan bahawa haiwan yang dibunuh itu mati terus. Baik. Kemudian yang terakhirnya ialah sebagai kesimpulan kepada perbincangan kita pada malam ini, yang ada dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Baik. Sunat membunuh cicak kerana ia adalah haiwan perosak. Sebab temanya adalah, kan,
cicak. Tapi kita boleh lanjutkan kepada haiwan-haiwan yang lain, dan adalah penelitian dalam perbincangan fiqh dan sebagainya. Baik. Jadi perintah Nabi SAW supaya membunuh haiwan fasik ini datang selepas Nabi melarang orang yang ihram bunuh haiwan. Kalau dari asal-usul cerita lah. Jadi arahan tadi supaya membunuh haiwan fasik ini telah memansuhkan larangan yang terdahulu. Sebab kita pun tahu kalau berada di Mekah, kan bila buat haji ataupun umrah dalam keadaan ihram ni, antaranya ialah kita dilarang untuk membunuh haiwan. Kan? Tapi ada pengecualian. Kalau dia membawa motor yang adalah harus matikan untuk kita membunuhnya. Baik. Dan adalah beberapa Nabi SAW ditanya apakah haiwan yang boleh dibunuh oleh orang yang berada dalam ihram ini. Maka baginda menjawab 5 jenis haiwan. Khamsun la junaha fi qatlihinna. 5 jenis haiwan yang boleh dibunuh kepada orang yang berada dalam ihram. Makna tak kena denda lah, tak kena dam. Kan, iaitu skorpion, kalau jengking, tikus, burung helang, gagak dan anjing liar. Anjing liar lah kan. Yang pertama ialah kalau jengking, tikus, burung helang, gagak dan anjing liar. Kalau orang yang pergi buat haji dan umrah lah kata ada tak peluang potensi nak jumpa dengan skorpion. Ini barangkali ada. Helang, burung gagak dan anjing liar ni, kalau dua burung tadi tu, payahlah takkan kita nak cari senapang kan. Sebab kita tak boleh pun di Malaysia pun, kita tak boleh kena ada lesen ataupun kepada pihak yang berkuasa, dan juga anjing liar. Kalau untuk kita sendirilah sebagai jemaah haji ataupun umrah, contohlah kata ada ketika berada di Mina ataupun juga di Arafah ataupun juga di Muzdalifah, walaupun dalam keadaan malam tak nampak dah kan, tiba-tiba suluh lampu tu nampak ada skorpion lah kan. Kalau tikus barangkali di maktab kan, tempat tinggal, maknanya maktab tabah haji. Maktab ni hotel penginapan lah kan, dinamakan maktab dah. Yang tu mungkin kita akan jumpa. Kalau tempat lain tu wallahualam lah, tak pasti kan. Mungkinlah juga kalau di kemah Mina pun wallahualam. Jadi bermakna boleh nak bunuh. Kita berada dalam keadaan ihram, masuk dalam haiwan yang membawa penyakit ataupun kotor dan seumpamanya. Baik. Jadi apa jua haiwan yang ada ciri haiwan perosak, kan, pengotor ataupun juga yang membawa penyakit, maka dari sudut hukumnya dia boleh dibunuh ataupun dihapuskan. Ini tak ada di luar ihram, makna yang sekarang inilah dan di mana sahaja kita pada malah sebagai kesimpulan. Okey, membunuh haiwan fasik adalah harus. Ulama sepakat bahawa membunuh haiwan fasik yang perosak ini merupakan sunnah Nabi SAW, dan ganjaran kepada orang yang membunuh haiwan-haiwan fasik ini tetap ada kerana ia merupakan perintah Nabi SAW. Cuma yang tadi tu, jangan kita pula memandai-mandai kan, dengan sekali ketukan ya dapat 100 kan pahala. Contohlah banyak mana dari sudut ke 100 kilogram ke 1 gram, wallahualam. Dan kalau mati dengan ketukan yang kedua kan kurang dan Nabi tak mention berapa, maka kita pula jangan memandai-mandai untuk menyebutkan akan bilangan ataupun peratusan ganjaran pahala tadi. Nampak remeh? Kalau tidak, ingat bahawa ada peluang untuk kita berdusta kepada ataupun atas nama Nabi SAW. Baik. Yang lain ni mungkin kita boleh tengoklah. Kita tidak bincang di sini maknanya tikus ke apa ke kan. Jadi dengan kalajengking hopefully kita boleh faham lah
Kan apa jua yang membawa mudarat kepada kita, maka kita boleh bunuh. Yang ditegahnya ialah menyiksanya. Menyiksanya kerana kita nak dan dalam Islam supaya haiwan yang dibunuh tadi itu adalah mati serta-merta, bukannya sebelum mati. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi saya kira sekadar itulah perbincangan kita pada malam ini. Kita nak buka soalan ke barangkali? Satu dua soalan kalau ada, dan kalau saya boleh jawab lah. Kita start sharing dulu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Kamal sini Ya. daripada Ipoh. Yang tadi yang Ustaz bawakan kata yang Nabi, sahabat, Nabi SAW, sahabat dan tabi'in, dia orang tiada berpuasa 6 ni. Ya. Dan saya rasa point tu juga yang baru-baru ni Ustaz Wan G dia ada bawa. Dia kata benda yang sama, tapi cara dia kata macam tergantung sikit lah. Jadi macam ini pada tengok yang Ustaz ni lebih jelas lagi pasal ini dia hadis qauli kan. Hadis qauli. Maknanya dia lebih kuat daripada hadis fi'li dia kira sih. Hadis fi'li, betul. Jadi saya tak tahu yang poin yang itulah. Hadis betul lah, hadis qauli mendahului hadis fi'li. Kan? Ustaz Waji tak, yalah benda ni kalau kita balik lah kita hadis kita akan jumpa kan, terutama bila kita bincang tentang fadilah ni yang ialah ramai orang dia tak faham dan dia tidak mencermati konten hadis tadi. Contoh yang saya sebutkan, siapa yang puasa Ramadan kemudian disusuli oleh dengan 6 dalam Syawal kan, dia seolah puasa setahun kan. Adalah beberapa riwayat lain kan yang sedikit perbezaan lafaz tetapi maknanya menunjuk. Cuma tadi tu bila kita sebutkan kan, apakah Nabi berpuasa, tidak ada hadis yang menunjukkan. Kan, bukanlah bermakna kalau begitu tak boleh. Ini salah faham. Ini salah faham. Betul tak? Kan kita dah sebutkan bahawa hadis tadi menjadi dalil persyariatan akan sunat dan sunat berpuasa 6. Okey, clear. Ada soalan lagi ke? Syukran Azab. Afwan. Hari ni alhamdulillah pencerahan demi pencerahan kita bagi contoh lah, kata dah okey sambil-sambil kok adalah tuan-tuan dan puan-puan ada soalan ke, contoh kita membesar dengan masyarakat yang puasa 6. Saya ingat balik rumah apa atuk ataupun nenek dulu kan, dan mak saya pun kan zaman kita budak-budak dulu. Okey, orang Melayu masa mereka sebutkan istilah gaya. Contoh kata hari ni last day tak kan. Hari ni last day ni okey, malam ni dia masuk sedap-sedap. Pasal apa? Nak enjoy lah, nak raya kan, contoh tak kan. Jadi betul lah dari sudut mungkin nak merayakan dari sudut kejayaan mereka kerana telah berjaya menyelesaikan puasa 6. Cuma kita perbetulkan sedikit bahawa tidak ada istilah puasa 6 yang disediakan ataupun yang dibuat oleh masyarakat kita tu kan. Mereka masak lebih sikit lah kan, lebih sedap daripada ataupun lebih daripada biasa sebagai tanda, barangkali tanda kesyukuran, tanda nak rasa nak seronok, enjoy dan sebagainya kerana telah berjaya menghabiskan puasa 6 tak. Yang hari ni saya tak pastilah kan, sebab saya pun tak survey. Begitu juga dengan puasa kan, orang Arab dia sehari je kan, hari ni 1 Syawal, hari ni dia pulun kan, esok kerja. Sebab saya belajar di Mesir. Kemudian ada 3 hari. Kita di Malaysia ni raya sebulan. Tak ada masalah.
Kan kalau nak buat open house sebelah bulan pun, kan. Cuma dari sudut raya tadi tu, raya yang disyariatkan kena waruakanlah bahawa raya disyariatkan hanya 1 Syawal dan 10 Zulhijjah. Adapun yang lain itu kita pergi besoklah, kita kata kalau ada open house, kan. Kita pergi ialah untuk nak memenuhi undangan, kan. Kerana memenuhi undangan ni hukumnya wajib. Yang kedua, mereka sedia makan, dan makan tu pula okey, bila kita duduk, kita sembang, kita doakan kepada tuan rumah supaya mendapat keberkatan, kan. Dan juga mengeratkan hubungan silaturahim. Tak ada masalah. Tu kata tidak semestinya pada bulan Syawal, pada bulan-bulan yang lain pun boleh, tapi oleh kerana hari besar raya ni orang Melayu kita seronok. Malah bermaafan pun pada hari raya sebenarnya bukan amalan yang disyariatkan dalam agama. Lalu, kan, saling bermaafan satu amalan yang murni. Cukup bagus. Tapi bermaafan pada hari raya, kan, sebab hari raya tidak disyariatkan untuk bermaafan. Tapi oleh kerana orang Melayu dengan mood yang happy, oh hari ni aku minta maaf lah, kan. Jadi dengan sukacitanya, okey, dia rasa gembira, kan, dia memaafkan apa yang dilakukan oleh kawan tadi. Itu je. Mungkin kalau hari biasa dia agak sukar. Contohlah, wallahualam lah, dan kita pun tak tanya direct, kan, macam mana, apa pandangan kamu kalau sebelum raya dan selepas raya ni maaf ke tidak. Mungkin dalam mood yang gembira tadi tu, kan, dia enjoy sakan, okey, dia terlupa barangkali lah benda-benda yang pahit dan sebagainya, okey, dia maafkan, kan, kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, kan. Memaafkan ialah juga satu perbuatan yang mulia, tapi dia tidak disyariatkan pada hari tadi. Kita tak maaf lah. Dan hari ini alhamdulillah, dan apa yang diucapkan adalah, kan, pada hari raya ialah sebagaimana kata Nabi dan juga kata salafus soleh, doa mereka, taqabbalallahu minna wa minkum. Kan, bahasa mudah, semoga Allah terima amalan kita. Tak? Itu je. Dan oleh sebab itu juga tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, salafus soleh kita baca. Kita baca Allahumma barik lana fi Rejab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Masa bulan Rejab, bulan Sya'ban, sebelum tu lagi, kan, salafus soleh berdoa supaya mereka sampai Ramadan. Sampai dah Ramadan. Dah raya dah pun. Lepas raya pula mereka doa pula, kan, terimalah amalan mereka. Kan, 6 bulan mereka berdoa. Bayangkan. Kiralah 6 bulan lepas daripada Ramadan, okey, 6 bulan, lepas tu bertemu bertangkup. Kan, 6 bulan sebelum Ramadan berdoa. Maknanya sepanjang masa mereka berdoa, sampailah kepada bulan Ramadan, dan lepas Ramadan, tuan-tuan, ya Allah, terimalah amal ibadah aku yang dilakukan pada bulan Ramadan baru ni. Kan, tak kira sama ada dengan puasanya, dengan baca Qurannya, dengan itu, dengan ininya, kan. Kita minta sepanjang masa kepada Allah Ta'ala supaya Allah terima sebagaimana yang dilakukan oleh salafus soleh. Minta, kan, benar-benar Allah terima amalan kita. Kan, mungkin ini antara, tak tahulah, kekurangan ataupun kelemahan yang ada pada orang kita hari ni. Kan, nak minta, kita minta direct. Bukannya lantik wakil. Kamu tolong minta doa lah bagi pihak aku. Tak, kerana berdoa dalam Islam ini cukup-cukup mudah. Betul tak? Cukup-cukup mudah. Kita ada hajat, ada keperluan, kan. Doa je lah. Kan, saya tak pandai lah bahasa Arab, Ustaz. Doa lah dalam bahasa ibunda. Cuma kena pastikan bahawa alhamdulillah dan selawat ke atas Nabi itu sebagai pembuka doa. Lepas tu doa lah apa sekalipun, asalkan doa yang kalau boleh ringkas, padat dan tepat, dan bukannya yang ialah bahasa yang bombastik. Dan Islam suka kepada doa yang direct, kan, yang ringkas, padat dan tepat, sebagaimana tuan-tuan tengoklah baik dalam Quran Karim, ayat-ayat Quran, juga dalam hadis-hadis Nabi SAW. Kan, berusahalah tak. Saya sebut pada diri saya terutamanya, dan juga pada teman-teman, pada tuan-tuan sekalian pun, kita lah berusaha, kan, untuk nak membaca ataupun berdoa dengan doa yang ringkas dan yang padat.
Yang sama pun tak mengapa lah, asalkan yang paling utama ialah dan innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, supaya kita ni mendapat keampunan daripada Allah Ta'ala. Dan konsep al-afu ialah pengampunan yang tidak ada sisa ataupun bekas, kan, hilang terus, tak ada kesan dah. Kalau dengan keampunan biasa, ghafur itu kan, ghufran pengampunan yang ada kesan, kalau kita kata luka ni ada parut. Jadi itulah beza antara keampunan dia kan, kesan dia, sisa dia tidak ada langsung, berbanding dengan ghufran keampunan juga tapi ada bersisa. Dan bila bersisa pula kita minta sepanjang masa, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memperkenankan permohonan hamba-Nya itu dari masa ke semasa, sebab kita minta sepanjang masa. Wadah. Contoh yang dimulakan Allah Ta'ala, ada lagi ke? Ini sekadar selingan lah. Sedikit Ustaz Okay, sila. balik pada puasa 6 tu, ada ke macam apa targhib yang kita elok berpuasa tu selepas raya yang pertama, ataupun boleh buat bila-bila dalam bulan Syawal? Okay. Sebahagian orang kan, dia sukalah pada hari kedua, sebab tidak ada nas pun menunjukkan bahawa terus pada hari yang kedua kan. Dan ulama berbeza pandangan lah dalam isu ni, dan begitu juga dengan hari. Kita nak direct ke daripada hari 2 Syawal sampai habis, ataupun juga nak selang-seli, itu adalah technical aspect. Benda ni tak ada masalah kan. Jadi terpulang lah. Cuma mungkin sebahagian orang, dia kalau boleh dia nak selesaikan lebih awal, betul tak? Saya Kan? Cuma pengalaman sendiri ni bukan kata buka aib ni. Pengalaman saya ialah pengalaman kita hidup. Yang pertama, zaman muda dulu pun kita tak kisah pun. Kan? Sejak kita berilmu, makin berumur ni, kita faham Allah kata ruginya. Kan? Zaman muda-muda dulu kan, kita tak kata hari ni, alhamdulillah kalau dalam kita kata dalam kelas kita pada malam ini, mungkin ada orang muda, alhamdulillah Allah bagi kefahaman dan hidayah. Maknanya daripada umur muda lagi pun diberi kefahaman untuk terus berpuasa. Kan, kami yang lalu ni, betul tak contoh lah kan? Kita lalu pun gitulah, kata rugi tak apalah, yang lepas biarkan berlalu. Bermakna yang ke depan ini kita akan pastikan bahawa benda yang lepas ni kan, kita akan cuba buat sedaya yang mungkin, terutama solat rawatib, tak apatah lagi solat qabliyah subuh. Kan, pengalaman hidup yang kita lalui. Baik, antaranya ialah kan saya sendirilah, ini dah lama dah pun, ialah mungkin disebabkan dengan kekangan masa, duk main tangguh. Puasa 6 ni sampai 3 hari je. Minggu terakhir demam. Minggu terakhir demam seminggu, tak cukup tak jadi puasa 3 je lah. Padai muka tak. Itu sebab mungkin orang tua dulu-dulu, perhati tengok datuk nenek kita dulu, masuk hari kedua, terus puasa, kerana mereka nak selesaikan tanggungjawab yang sunat itu secepat yang mungkin. Dan mungkin juga mereka berpegang kepada fastabiq, kan, walaupun amalan tadi adalah amalan yang sunat. Okey, settle lebih awal kan senang. Begitulah kan. Jadi yang penting ialah isu ni pun panjang lebar juga ni. Kalau kita duk bahas, okey, nak bayar hutang dulu ke nak buat yang sunat dulu. Kan, itu perbahasan. Ada juga yang kata boleh 2 dalam 1, boleh 3 dalam 1, macam-macam lah kan. Tapi kalau kita nak selamat dan cermat, ada orang kata bayar hutang dulu kan. Ada orang kata puasa 6 dulu. Tengok kepada bagi orang lelaki tak ada masalah, bagi orang perempuan bila tarikh kan, lampu hijau, lampu merah. Mungkin selepas dia puasa 6 barulah dia akan puasa ganti. Dan ada dia punya nah dia tak, bahawa Aisyah radhiyallahu anha pun puasa ganti pada bulan Syaban. Bulan Syaban adalah bulan sebelum Ramadan, nak cukup setahun
Kan? Ini bagi masyarakat, bagi kita lah yang terdedah dengan, kalau saya orang nak puasa 6 dulu ke, orang nak ganti dulu ke, kan? Yang penting mereka berusaha untuk melakukannya. Mereka yang lebih mengetahui. So gitulah, yang penting kita berusaha untuk lakukan yang terbaik. So ada lagi, kalau tidak ada kita berhenti di sini. Okay. Ada Cik RD ni, dia kata, Assalamualaikum Ustaz, dalil yang tepat, mana tadi? Dalil yang tepat sunnah untuk bunuh cicak ini sebab peristiwa Nabi Ibrahim dibakar, atau sebab cicak itu bersifat faisik. Yang kedua ni, yang faisik ni, sebab yang Nabi Ibrahim tadi itu tidak, hadis itu pun ada berbeza status. Jadi yang kedua inilah kerana sifat cicak itu bersifat faisik, iaitu haiwan perosak. Yang ni sebenarnya. Wallahu a'lam. Dan sekali lagi, cicak saja. Okey, insya-Allah, alhamdulillah. Afwan. So kalau tidak ada, kita tangguhkan di sini. Jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan perkongsian ringkas pada malam ini ada manfaatnya sikit sebanyak kepada kita dalam kita usaha nak menambahkan ilmu dan juga amal soleh kita lah. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih, jazakumullah khairan katsiran pada tuan-tuan dan puan-puan yang bersedia menyokong majlis ilmu yang dikendalikan oleh Teratak Hadis ini. Baik, kita tangguhkan dengan bacaan tasbih, kafarah dan solat asar.